Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan inayah untuk kita sama-sama menyambung lagi pada malam ini pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Masih dalam perbincangan sifat yang mustahil, iaitu mumathalatuhu ataupun al-mumathalah lil hawadis. Kita sampai pada kalam Muhasyi rahimahullahu ta'ala pada katanya qauluhu aw yakuna fi jihatin lil jirmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, aw yakuna fi jihatin lil jirmi, ataupun mustahil juga Tuhan itu ada pada jihah bagi jirim. Tuhan berada pada satu pihak bagi jirim. Jadi ada jirim, Tuhan tu nisbah kepada jirim tu duduk pada salah satu pihak jirim. Jadi pihak jirim ni dalam alam kita inilah, alam 3 dimensi kita ni, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Ada 6 jihah. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tu dia terang kata bi an yakuna, taswirnya macam mana tu? Bi an yakuna an yaminil jirmi, dengan bahawa Tuhan tu di kanan jirim, au shimalihi, kirinya, au fauqa an, bi an yakuna fauqahu, bi an yakuna fauqahu, Tuhan itu berada di atas bagi jirim, au tahtahu, atau di bawah jirim, au amamahu au khalfahu, ataupun depan ataupun belakang. Nampak? Jadi 6 arah bagi sesuatu objek dalam dunia kita inilah. Dia kata berapa dimensi boleh pergi. Dari segi fizik dan juga kiraan matematik tu, ulama sains kita buat tu, dimensi ni banyak lagi, tapi yang waqi'i, yang hakikinya ada, yang makna dapat dibuktikan dengan musyahadah ni, alam yang kita ada ni lah. Alam yang kita ada ni, alam 3 dimensi, yang mana setiap objek itu kita boleh nisbahkan padanya ada 6 arah. Okey. Atau perbincangan fizik lah. Kemudian sebahagiannya masukkan space time dan seumpamanya, itu pembincangan yang mana teori-teori yang pembuktiannya pada fil kharij ni belum dapat dibuktikan. Nampak tak? Okey. Kemudian katanya wal muradu bil jirmi, yang dimaksudkan dengan jirim ni. Okey, dia kata jirim ni apa dia? Ialah qurratul alam. Qurratu wal muradu bil jirmi qurratul alam. Qurrah ni apa? Bola. Spera. Qurrah, bola alam ni. Al-arshu. Ini ataf. Ataf bagi qurratul alam ni, makna ini juga benda yang makna sebahagian ulama mengatakan alam ni bentuknya bulat lah. Alamnya bentuk bulat.
Ini pun benda yang maknanya yuftahu lin niqash. Boleh dibuka masalah niqash sebab kita tak tahu alam ni kesudahan betul macam mana. Cuma teori-teori di sisi ulama qudama, ulama silam tu adalah mengatakan bahawa alam ni bentuknya bulat. Makhluk paling besar iaitu arash yang dalam bentuk kubah yang mengelilingi alam ni. Jadi semua kalau kita lihat dalam kalangan ulama-ulama Islam kita al-mutaqaddimin yang membuat gambaran bagi alam, ada yang membuat gambaran begitu. Tapi benda ini bukan benda satu fakta yang qat'iyah, sekadar maknanya mereka berijtihad pada rupa bentuk alam berdasarkan beberapa nas-nas yang ahad dan zanni lagi. Maka benda itu qabilun lin-niqash. Dia menerima untuk diperdebatkan. Dia menerima untuk diperdebatkan kerana tidak ada dalil yang qat'i. Nampak? Maka benda ini janganlah jadikan fokus, maknanya kita nak bawa kata alam ni bentuknya bulat lah, beginilah. Terutamanya kita bawa pada masyarakat awam. Masyarakat awam pula jenis yang ada kelulusan akademik yang mungkin tinggi sikit. Yang mungkin di depan tu ada pakar fizik, ahli dalam bidang sains, doktor falsafah dalam bidang-bidang tertentu. Maka mungkin dia kata, pelik ustaz ni mengajar apa. Jadi janganlah kita menimbulkan fitnah kepada agama tu dengan membawa keluar cerita-cerita yang ulama sendiri pun bawa atas dasar benda itu zanniyat sahaja. Jadi kita bawa, janganlah kita anggap benda tu qat'i. Kena cahaya gini. Nampak? Jadi hakikat sebenarnya alam tu kita tak tahu bagaimanakah luahnya alam ni. Okey. Ini juga kalau tengoknya pemahaman sebeginilah yang kita patut faham daripada sebahagian tulisan-tulisan ulama yang mengatakan bahawa bumi ini tetap dan matahari yang mengelilingi bumi, ataupun teori sekarang ni pada flat earth. Jadi flat earth tu makna kadang-kadang setengah daripada mereka yang menyokong teori flat earth ni buat datang pandangan ulama. Padahal ulama itu menyebut bukan atas dasar qat'iyah dan pada apa yang ada maklumat ilmu pengetahuan pada zaman mereka. Begitulah. Jadi bila kita salah faham daripada status kedudukan maklumat yang dibawa itu, kadang-kadang benda yang zanni kita anggap qat'i, lalu kita bawa pada orang awam, kita mendatangkan fitnah ke dalam agama. Jadi umat Islam yang wa'i ni, yang mempunyai kesedaran ni, dia tak akan maknanya cenderung kepada perkara-perkara yang boleh membawakan fitnah. Okey. Tengok ni, dia kata jadi wal muradu bil jirmi qurratul alam. Bulatan alam ni. Di sisi apa yang sampai ataupun dibuat oleh sebahagian ulama bahawa betul alam ni bulat. Al-arsyu, ini badal pada qurrah. Qurrah alam ni arash wa ma hawa, dan apa yang dia kelilingi. Wa ma hawa ay wa ma hawahu. Wa ma hawa al-arsyu hu. Wa ma hawahu al-arsyu, apa yang diliputi oleh arash itu. Jadi makna dari segi gambarannya, arah itu dia bentuknya kubah, dia melingkungi alam ni. Alam ni. Jadi alam ni duduk dalam air. Alam ni di bawah arash. Lapisan langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, 4 seterusnya. Sampailah langit pertama, dan bawah langit pertama tu baru bumi. Jadi kita yang lihat pada alam yang nampak ini, yang kita dapat terokai Bima Sakti, semua itu bawah langit pertama lagi. Makna luahnya alam yang Tuhan cipta ni. Wa yuhtamal, dan boleh juga diihtimal. Ayu wa yuhtamalu, mana ni? Gini. Wal muradu bil jirmi kurratul alami al-arsyu wa ma hawa. Wa yahtamilu al-jirmu, mengihtimal ataupun
rangkumi lafaz jirim itu, wa yahtamilu ay lafzul jirmi ayyad jirmin. Boleh kita baca gitu pun boleh. Wa yahtamilu lafzul jirmi ayyad jirmin kana. Apa-apa jirim pun ada ia. Maknanya bila sebut jirim ni, bila al-jirm, ikutlah mana-mana jirim. Ikutlah mana-mana jirim. Ayya jirmin kana. Wa huwal azharu, dan inilah pandangan paling azhar, paling zahirnya bila sebut fi jihatin lil jirmi, maka al jirmi maknanya ayyi jirmin, mana-mana jirim lah. Tak tentulah apa yang nampak tak nampak tak kira. Okey, habis. Wa qawluhu aw lahu huwa jihah. Sini kalau ikutnya dia buat dalam kurungan lah tak, sebab dia nak syarah kepada kalam syarih. Qauluhu aw lahu huwa jihah, atau ada bagi Tuhan itu jihah. Tuhan tu sendiri ada jihah. Kita sebut dah beza kan. Antara Allah itu pada jihah bagi jirim, ni, ataupun Tuhan tu sendiri ada jihah dia. Ni. Okey. Apa kata dia? Au lahu huwa jihah. Ai bi an yakuna lahu huwa yaminun. Dengan bahawa ada bagi Tuhan itu kanan dia. Au shimalun. Ataupun kiri dia. Au faukun. Ada faukun atahtun au amamun au khalfun. Faukun tahtun amamun khalfun. Ada atas dia, ada depan dia, ada belakang dia. Okey. Habis. Kemudian katanya wa atfuhu ala ma qablahu min atfil khassi ala al-ammi. Ma'atafkan qauluhu aw lahu huwa jihah tu ala ma qablahu, ke atas sebelumnya. An yakuna fi jihatin lil jirmi itu min atfil khas alal am, termasuk daripada ataf sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Jadi Tuhan ada jihah itu khusus. Tuhan duduk pada satu jihah bagi jirim itu umum. Au yakuna fi jihatin tu am. Au lahu huwa jihah itu khas. Jadi diatafkan yang khas atas yang am. Itu pun in kulna, kalau kita katakan kita berjalan atas marju'al bil marjuh, atas kandungan atas pandangan yang marjuh. Kalau kita ikut pandangan yang marjuh, apa pandangan marjuh tu? Min annal jihata, dengan bahawa jihad itu min anna jihata khassatun bin naw'il insani, bahawa jihad itu khas dia kepada jenis manusia duna ghairihi, tidak bagi yang lain. Jadi kalau kita berjalan atau ambil pandangan marjuh yang katakan jihad itu ialah sifat atau nisbah yang khusus, nisbah kepada manusia saja, tidak pada hak lain. Hayawanan kana, yang lain itu sama ada hayawan ke, hayawanan kana dhalikal ghairu, ay sawa'un kana dhalikal ghairu hayawanan, sama ada yang lain itu hayawan, au la, ataupun tidak. Jadi pandangan yang marjuh mengatakan nisbah jihad itu kita nisbah bagi manusia. Selain pada itu, hayawan ke bukan hayawan, kita nisbah itu bukan pada diri hayawan itu sendiri, bukan diri pada benda lain itu. Maka fala tudaful jihatu ilaihi illa biwasitatil insan, maka tidak dinisbahkan, tidak disandarkan jihad kepada selainnya, selain manusia, ilahi ila ghairil insan, illa biwasitah, kecuali dengan perantaraan. Biwasitatil insan, dengan perantaraan manusia. Contoh macam mana? Fataqulu kullu man lahu jihatun, setiap yang ada jihah, minal ajrami, daripada mana-mana jirim, kal insan, seperti manusia, fahuwa fi jihatin, maka dia itu duduk pada jihah. Walaysa kullu man huwa fi jihatin minha,
dan tidaklah setiap yang ada pada pihak daripadanya, ada pada satu pihak daripada jihad itu, lahu jihatun, dia ada jihad juga. Gini. Setiap yang kullu man lahu jihatun minal ajran, setiap yang ada jihad daripada jirim, contoh manusia itu, maka dia itu ada duduk pada jihad. Tapi bukan setiap man huwa fi jihatin, setiap yang duduk pada jihad daripada jirim itu ada padanya jihad. Apa maksud? Bukan semua jirim, setiap yang ada jihad itu manusia lah. Daripada jirim itu, so, dia itu duduk pada jihad. Manusia, dia ada jihad dan dia duduk pada jihad. Tapi bukan semua sekali dia mempunyai jihad pada khas dirinya itu secara langsung, bahkan dengan wasitah. Ni tak nampak ni, kena tengok contoh ni. Wa ala hadha, maka di atas pandangan ini, yakunu qawluhum, jadilah perkataan mereka, an yaminil mimbar, pada sebelah kanan mimbar. Okey, sekarang ni fokus kita, jirim itu ialah mimbar. Mimbar tu belah kanan mimbar. Sekarang ni di sisi pandangan kedua, mimbar tu bukan manusia. Jadi mimbar tu tidak disandarkan jihad kepada mimbar. Tak boleh nak kata kanan mimbar secara langsung, kiri mimbar secara langsung je. Dah kena kata ke mana? Tengok. Wa ala hadha yakunu qawluhum an yaminil mimbar mathalan ala hazfi mudhafin. Dia sebenarnya disandarkan jihad dengan hazaf mudhaf. Dengan hazaf mudhaf. Ay an yamini jalisi indahu. Mathalan. Di sebelah pihak kanan orang yang duduk di mimbar. Nampak? Mimbar tu sendiri, atas kaul yang marjuh ni, dia tu bukan manusia. Jadi, kaul marjuh mengatakan jihad itu khusus bagi manusia. Maka, benda lain, jirim-jirim lain, dia tidak dinisbahkan ada arah kecuali dengan perantaraan. Perantaraan manusia kau. Contoh bila kita kata kanan mimbar. Ni mimbar kan? Mimbar. Kanan mimbar tu kenapa jadi kanan tu? Maknanya kanan tu pada diri mimbar tu tak ada jihad. Atas pandangan ni lah. Jadi, sah kita kata itu tapi dengan perantaraan. Di sebelah orang yang duduk di sisi mimbar. Sebelah kanan mimbar, yakni orang yang duduk pada mimbar. Yakni kanan bagi orang yang duduk. Kanan bagi orang yang duduk. Dan orang yang duduk tu mesti takdir jalis ke? Tak mestilah. Orang berdiri ke, orang tengok ke, tak kira. Tapi dia menjadi arah itu apabila melibatkan manusia. Sebab tu dia kata wa ala hadha yakunu qawluhum an yaminil minbari mathalan ala hazfi mudhafin ay an yamini jalisi indahu mathalan, di sebelah kanan orang yang duduk di sisi mimbar. Jadi ni pandangan ni dikhususkan jihad bagi manusia saja. Wa tahqiqu, pandangan yang tahqiqnya, yang kuatnya, muktamadnya, innaha laisat annaha lah. Wa tahqiqu annaha wa tahqiqu annaha laisat khassatun. Laisat khassatan lah. Annaha ainal jihah. Jadi khassatan isim laisat ay makhsusatan. Khassatan ay makhsusatan. Annaha laisat khassatan. Tak payah makhsusatan dah. Khassatan dah lah. Dia khusus dah. Jadi tak payah takdir makhsusatan. Khassatan dah. Khassah. Maka pandangan yang tahqiqnya bahawa jihad itu laisat khassatan, bukanlah ia khusus. Gitu. Laisat khassatan, bukanlah ia khusus. Bihi ay bil insan. Jadi jihad-jihad ni, pihak ni bukan khusus bagi manusia saja. Wa alaihi, maka di atas pandangan ini, ay wa ala al-qawli tahqiq, fa kullu man fi jihatin li syai'in. Setiap sesuatu yang ada pada jihad bagi sesuatu,
falahu jihatun, maka dia pun ada jihah. Walaisa kullu man lahu jihatun, dan tidak mesti setiap orang yang ada padanya jihah, huwa fi jihatin, dia itu berada pada jihah. Nampak tak ni? Dah tahu nampak tak? Tak apa nampak kot ni. Tengok ni. Dia kata gini. A dan B. B duduk pada jihah B. B duduk pada jihah A. B duduk pada jihah A. Nampak? Kita kata kanan lah. B duduk pada kanan A. Makna B duduk pada jihah yamin A. Maka sekarang ni B ni bila dia duduk pada jihah sesuatu, dia sendiri memang ada jihah. Lazimlah sesuatu yang duduk pada jihah bagi sesuatu, dia tu sendiri ada jihah. Bila kita kata buku duduk atas meja, makna buku pada pihak atas meja. Jadi dia duduk pada jihah atas bagi meja, maka buku tu sendiri ada jihah. Faham dah tu? Okey. Wa alaihi fa kullu man fi jihatin li syai'in falahu jihatun, maka dia tu sendiri ada jihah. Bila dia duduk pada pihak sesuatu, maka dia tu sendiri berpihak. Memanglah dia berpihak. Sebab bila duduk pada pihak sesuatu, contoh, dia duduk pada atas meja, maka dia ada pihak lah. Sebab apa? Dia takkan duduk atas meja kecuali dia ada bawah. Meja itu di bawahnya. Faham Jadi bila kita kata Tuhan tu duduk pada jihah pada alam, Tuhan duduk pada satu jihah bagi alam, iaitu pihak atas. Jihah fauq. Jihah fauq. Pihak atas. Fauqiyah makan lah. Fauqiyah makaniyah. Fauqiyah dengan maksud tepat ni. Maka lazim Tuhan tu ada bawah. Tuhan tu ada bawah. Sebab apa? Sebab tak boleh nak panggil Tuhan tu atas kecuali bawah dia itu alam. Nampak? Bila kata arash, Tuhan tu duduk pada atas arash. Tuhan duduk pada atas arash. Maka arah itu di bawah Tuhan. Ada tak biasa debat orang-orang waktu bit soal gitu? Wallahualam, kita pun tak malas juga layan debat-debat ni kadang. Tak kesudahan. Jadi, berani tak pihak yang menyatakan Tuhan duduk pada pihak atas daripada arash dengan maksud bertempat. Tempatnya atas daripada arash. Berani tak kata bahawa arash itu bawah Tuhan? Ada orang kata. Siapa-siapa pernah melihat debat-debat di Malaysia lah ni. Kalau negara Arab tu, tak so kira lah. Tak. Dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia ni. Ada tak masa tengok masa dalam debat-debat yang dia buat antara golongan sana tu, ada tak pihak sana menyoalkan soalan gini dan dia jawab? Dia jawab. Jadi arash tu bawah Tuhan ke tak? Biasanya mereka berani kata Allah atas arash. Berani kata gitu. Tapi arah bawah Tuhan tu, kalau dari segi makna ni memang kena sabit. Sesuatu yang duduk pada jihah bagi sesuatu yang lain. Tuhan duduk pada pihak atas bagi arah. Maka ada bawah Tuhan. Apa bawah Tuhan? Bawah Tuhan tu arah. Baru jadi atas bawah. Kalau kata Tuhan duduk atas arah, tapi bawah Tuhan tak ada bawah. Tu tak boleh nak fikir tu. Tak nak fikir tu. Tu kena buka balik tu. Kena buka balik otak tu, kena tengok balik. Kena susun balik maklumat tu. Ada benda tak kena tu. Putus ayam mana dah tahulah. Okey, satu. Yang kedua, walaisa kullu man lahu jihatun huwa fi jihatin. Dan tidak setiap yang ada pihak, setiap yang berpihak itu duduk pada jihah bagi yang lain. Fi jihatin ay fi jihatin li ghairihi. Takdir gitu lah. Kalau benda itu ada, dia itu ada jihah.
Dia itu sendiri berjihah. Tak mesti dia itu duduk pada pihak bagi yang lain. Mana kalau tengok pada benda itu sendiri, dia tu ada jihah. Tapi tak mesti dia yang berjihah tu duduk pada jihah bagi yang lain. Nampak mana tu? Boleh berlaku tak? Tengok. Wadhalika kal'alami. Seumpama alam. Bijumlatihi. Secara keseluruhan ni. Fa'inna lahu jihatun. Fa'inna lahu jihatan. Jihatan isi anna. Fa'inna lahu jihatan. Bagi alam itu ada pihak. Walaysa huwa fi jihatin li syai'in. Tapi alam tu duduk mana? Ni menarik ni. Kita dengar apa ni? Syekh Profesor Dr. Jamal Farouk. Bila dalam satu muhadarah dia kata tak payah pun nak kata benda ni tak bertempat ni. Allahu Akbar. Tak payah pun nak kata benda tu tak bertempat ni. Contoh kita ambil alam. Dia kata, bumi duduk langit pertama. Langit pertama duduk langit kedua. Sampai langit ke-7. Langit ke-7. Langit ke-7 duduk mana? Di bawah arash. Di bawah arash. Arash duduk pada mana? Langit ke-7. Alam ke semua ni duduk mana? Alam ke semua ni duduk mana? Kita tak boleh kata duduk mana. Alam ni ke semua sekali. Duduk di mana? Bumi duduk di bawah langit pertama. Langit pertama duduk bawah langit kedua. Kemudian langit ke-7 duduk bawah arash. Kemudian arash. Semua sekali ni. Alam keseluruhannya duduk di mana? Duduk bawah mana? Kita tak boleh nak kata duduk bawah mana. Tu kata dia tu tak berjihad dengan nisbah keseluruhannya. Jadi, kenapa payah sangat nak terima Tuhan tu tak bertepat? Dia kata kalau kita tengok alam ni secara keseluruhannya pun, alam tu duduk mana? Alam duduk mana? Tak duduk mana-mana juga. Nak kata mana? Alam duduk atas tanduk lembu yang duduk atas ikan nung. Tu Israelia. Alam duduk atas tanduk lembu ala qarnithur. Lembu tu duduk mana? Duduk atas ikan nung. Tu Israelia ada buat cerita tu. Cerita Hollywood boleh nak buat. Nampak tak? Tu ada tempat tu. Duduk tanduk lembu. Duduk tanduk lembu. Tapi alam tu sendiri duduk mana? Tak boleh nak kata kau. Tak boleh nak kata dia duduk di mana sebab dia tu sahaja secara keseluruhan duduk di mana? Tak boleh sebab tidak ada yang lain nak disandarkan. Kecuali lah dia kata alam tu duduk bawah Tuhan. Berat. Mana ada benda lah dia tu. Ni yang Mujassimah Hashwiyah ni dia duk fikir gini lah. Maka kesemuanya itu di bawah takluk dengan maksud Tuhan tu di atas bagi alam. Kalau gitu juga. Nampak tak? Jadi maknanya Tuhan tu seakan sonamun yu'bad. Jadi kena dah tu. Nampak? Maka jadi kata Tuan Syekh, rupa-rupanya duduk sini. Dalam Syarqawi pun ada sebut. Dia kata, fa'kal alam. Bijumlatihi. Alam secara keseluruhannya. Fa'inna lahu jihatan. Dia ada jihah. Alam ada jihah. Alam ada. Atas dia, atas alam. Apa yang paling atas bagi alam? Arash. Apa yang paling bawah bagi alam? Bumi contohnya. Tak? Bumi. Ataupun dalam tanah. Ada arah. Dia tu sendiri ada arah. Tapi dia tidak duduk pada mana-mana arah bagi yang lain. Dan sebab dia tu secara keseluruhannya dia anggap satu, maka dia nak banding apa lagi? Nak banding dengan Tuhan. Tu salah tu pemikiran. Okey, nampak tak? Okey, jelas Kalau tak faham, boleh sebut komen tu kita ulah balik lah. Tapi insya-Allah faham Kata dia qauluhu aw yataqayyada bimakanin, ataupun mustahil juga Tuhan itu berkait dengan tempat. Apa maksud Tuhan berkait dengan tempat? Ni kena faham kau ni. Ni kadang-kadang yang tak selesai semua ni duk main rock saja. Wahabi duduk rock Asy'ariyah.
Sebab Asy'ariyah menafikan tempat bagi Tuhan. Wahabi kata dah Tuhan sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Amintum man fis sama. Dah tu kan tepat kan? Dia tak faham maksud duduk bertempat ni apa yang dimaksudkan oleh ulama ahli sunnah ni. Apa maksud mustahil Tuhan bertempat tu tak faham. Tu kadang-kadang benda ni boleh selesai kalau mereka tarawih. Tarawih makna bertenang. Cuba dengar huraian daripada ahli, daripada ulama-ulama kita yang ahli sunnah wal jemaah. Dengar. Apa sebenarnya yang mereka kata mustahil Tuhan bertempat. Tiba-tiba kata Asy'ariyah menafikan Tuhan istiwa atas arasy. Wai, tak ada kata Asy'ariyah kata Tuhan tak istiwa atas arasy. Tidak ada orang Islam kata menafikan Tuhan tu istiwa atas arasy. Itu ayat Quran kan. Nampak. Jadi, tengok ni. Ni huraian ni kena hurai berdasarkan apa yang ulama sebut. Au yataqayyada bimakanin, atau Tuhan itu berkait dengan tempat. Apa maksud? Ay yahullu. Ataupun yataqayyada ayahullah. Halla yahullu. Halla yahul makna menempati. Menempati, menduduki. Halla yahullu, mendapati, menepati. Panggil apa? Apa nama ni? Menepati ya. Menduduki. Nampak tak? Tuhan tu duduk di situ. Tuhan tu duduk di situ. Boleh? Au yahulla fihi. Tuhan itu duduk pada tempat tersebut. Menempatilah bahasa kita. Menempati. Halla bimakanin. Halla yahullu. Bukan yahillu. Yahillu tu makna halal. Jadi, mana tadi? Apa dia kata? Au yahulla fihi. Ataupun, apa maksud yataqayyad bimakanin? Ay yahulla fihi. Tuhan itu menempati padanya. Bahasa mudah kita, Tuhan duduk situ. Tuhan duduk situ. Ka'an yakuna. Jadi dia terang pula apa maksud menempati pada tempat itu. Ka'an yakuna fauqal arsy, dengan bahawa Tuhan itu atas arasy. Atas arasy. Itu maksud tu. Kalau dengan makna Tuhan atas arasy, makna tempat beradanya dan wujudnya Tuhan ialah di atas arasy. Tak kena lah. Tak kena. Nampak? Tak kena. Walaisal muradu bitaqyidi bil makani ikhtisasahu. Tengok, dia buat penjagaan ni. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan taqyid. Taqyid ya taqayyada itulah. Bukanlah yang dimaksudkan dengan taqyid, yakni berkait bil makan, berkait dengan tempat ini, bukan maksudnya ikhtisasahu bihi, menentukan Allah dengan tempat itu duna ghairihi, tidak dengan yang lain. Bukan maksud ya taqayyad berkait ni, sebab kita faham dia taqayyad, kait ni makna lekat situ, makna hanya duduk situ aja, bukan maksud gitu. Bukan Tuhan khusus di situ, makna kat lain tak boleh pergi, bukan maksud gitu. Ada juga orang yang tak faham kata Tuhan bukan makna khusus duduk di atas arah. Kalau dia 1/3 malam, dia turun bawah pula lah. 1/3 malam turun bawah pula. Dengan Nabi Musa diterus Sina pula. Boleh main gimari gitu. Itu silap. Itu silap. Jadi dia kata bukan makna ikhtisar, khususnya Tuhan dengan tempat itu, duna ghairihi, tidak dengan tempat lain. Au dawama istiqrarihi fi, dan dawama ni atas pada ikhtisasah. Dan bukanlah murad Tuhan dikaitkan dengan tempat itu bahawa Tuhan tu sentiasa tetap dia di tempat itu. Istiqrar. Istiqrar ni kalau buka kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Wahabi, syarah Wasitiyah,
Tak, Syarah Fathul Majid dan seumpamanya. Memang mereka menyatakan antara makna istawa ala tak ada makna ala istawa, mereka menisbahkan antara makna yang boleh, makna zahir tu ialah istiqrar, istaqarra, mereka meletakkan juga. Dan memang boleh tengok sendiri kitab mereka. Padahal kita, ulama kita jelas bahawa makna ala, makna ulu, makna istawa ni bukan dengan makna istiqrar. Istiqrar ni makna menetap, menduduki. Jadi waktu merujuk kepada sesuatu zat itu menempati sesuatu zat hak lain. Jadi hak ni hak nak dinafikan oleh ahli sunnah jamaah ni, bahawa bukan Tuhan ini menempati pada arash atau atas arash sekalipun. Bukan dengan makna itu. Okey, jadi dia kata yataqayyad bimakan bukan juga dengan makna dawam istiqrarihi fi wa in kana dhalika huwal mutabadaru, walaupun itulah ia yang al-mutabadara. Boleh baca? Jadi dhamir huwa ni dhamir munfasil. Dhamirul fasli, dhamirul fasli. Wa in kana dhalika al-mutabadara ataupun huwal mutabadar, boleh baca jumlah baru mubtada khabar, jumlah tu duduk pada mahal jadi khabar kana. Jadi senangnya ni dhamirul fasli ya. Wa in kana dhalika al-mutabadara, walaupun itulah yang segera faham, min lafzi taqyi, daripada lafaz taqyi. Kalau ikutnya yataqayyad ni makna berkait, berlekat, berkait dan tertentu. Tertentu kita kata. Jadi itu ke? Kalau ikut yang mutabadar, yang segera fahamnya memang gitu. Tapi bukan. Yang dimaksudkan dengan yataqayyad ni makna yahulla fihi. Dia itu menempati, bukan dia itu khusus di situ saja, bukan. Okey, habis. Kemudian kena makan pula. Kena makan. Kena makan. Kena makan tu ialah manusia ni. Kena makan satu, kena kenal makan. Dok kena makan inilah yang jadi boleh mereka kata Tuhan tu bertempat. Sebab apa? Dok kena tempat. Orang panggil dok kena makan. Dok kena makan. Tahu makan je, tapi dok kena makan. Apa itu al-makan? Al-makan inda ahli sunnati huwal faraghu alladhi yahullu fihi al-jirmu. Di sisi ahli sunnah, al-makan, tempat itu ialah ruang yang mendiami, menempati padanya oleh jirim. Jirim duduk situ. Jadi itu ruang, itu tempat. Tempat itu ialah ruang yang mana jirim duduk situ. Wahina idzin, maka ketika itu yakunu qauluhu, maka jadilah kata syarih au yataqayyada itu mustaghnan anhu biqauli. Mustaghnan maknanya terkaya, tak berhajat dah. Perkataan au yataqayyad ni tak perlu dah mustaghna anhu. Kenapa? Biqaulihi, dah ada dah dengan perkataannya ai ta'khudhu zatuhu aliyatu qadran minal faragh. Kerana dah memadai dengan kalamnya mengambil zat Tuhan yang maha tinggi itu satu ruang, satu qadar daripada ruang kosong. Tu kalau makna gitu, makna tak perlu berulang lah, mustaghna lah anhu, tak perlu dah kepada au yataqayyada. Itu di sisi ahli sunnah. Wa inda jumhuril falasifati, di sisi jumhur ahli falsafah, huwa as-suthu al-batinu minal hawi al-mumasi lis-sathi. Sathun apa suthu? Sutuh tu sutuh. Sath. Lis-sathi al-zahiri. As-sathu al-batin. Kita panggil sathu ni apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sathu makna bahagian. Sutuh. Sutuh ni makna dipanggil apa? Bahagian dalam bagi sesuatu yang mengisi
yang bersentuhan bagi sutuh, bagi sathun yang zahir, minal mahwi daripada sesuatu yang mengandunginya. Okey, tengok. Ini takrif ni biasa disebut dalam kitab-kitab kan, dalam bajuri bersebut. Takrif ahli kalam ni atau takrif falsafah ni. Sathul batin. Sathu ni makna ruangan ataupun kita panggil apa? Tak mari istilahnya, ya Allah. Allah masa. Permukaan. Aywa, jazakallah. Jazakallah Ustaz Azri. Jazakallah. Permukaan. Aywa, permukaan dalam bagi sesuatu yang mengisi, yang menyentuh bagi permukaan luar bagi sesuatu yang diisi. Ni. Permukaan. Ini cawang. Kita isi air. Jadi air ni yang setuh ni ialah bahagian luar sathul batin. Bahagian dalam lah kira. Bahagian dalam. Air ni. Okey, jadi hak bahagian dalam yang hawi, yang mengisi, yang bersentuh dengan bahagian luar daripada mahwi yang diisi. Jadi hak bahagian ni bersentuh dengan apa? Bahagian dalam al-hawi. Mahwi tu kena pada air. Mahwi kena pada air. Ana salah sebut tadi. Air ni panggil apa? Air panggil al-mahwi, yang diisi. Al-hawi yang diisi dengannya. Gitulah, yang mahwi tu yang diisi. Pepeh. Aywa. Amin. Bahasa pepeh. Tu istilah pepeh. Kita berhenti jawab azan je. Haula wa quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala ati sayyidina wa ashrafu wa darajatan wa ba'th innaka la tukhlifu. Nampak? Okey, jadi hawi ni kena pada apa? Kena pada kus. Mahwi itu makna benda yang mengisi. Surface. Nak cari surface tu. Surface. Sathul batin, bahagian, surface dalam, permukaan dalam bagi hawi, bagi benda yang mengisi. Benda mengisi kena pada benda. Sini kalau kena pada cawang lah. Al-mumasi, yang bersentuh. Lisathiz zahir, bagi permukaan luar. Minal mahwi, daripada sesuatu yang diisi dengannya. Jadi mahwi kena pada air. Hawi kena pada kus, cawang atau bekas air. Okey, nampak? Jadi bersentuhan antara luaran, bahagian luar cawan yang bahagian luar, bahagian dalam cawang lah. Bahagian dalam cawang ni, cawang bahagian dalam. Bahagian dalam cawang saya warna hijau ni.
Bahagian dalam cawan yang bersentuhan dengan bahagian luar daripada air. Jadi itu tepat. Itu tak ada tepat di sisi falasifah. Kal batinil kus, seperti dalam cawan. Al-mumasi li zahiril ma'i, yang menyentuh bagi luaran permukaan air. Wa ala hadha, jelas jadi kalau ikutnya teknikal sangat lah ni, takrif falsafah ni teknikal sangat. Jadi awak senang faham takrif mana tadi, ahli sunnah tu lah, ruang kosong. Tapi dari segi teknikalnya kena belaka lah, betul belaka tu. Tak ada kata kita ambil takrif ni jadi ahli falsafah ke orang ni sesat, tak ada. Ni benda ilmu berkaitan dengan ilmu alam je ni. Ilmu alam je. Wa ala hadha la yakunu wasatul ma'i, maka tidaklah tidak adalah pertengahan air tu fi makanin. Bila kita ambil pandangan falsafah, maka air hak tengah ni tak ada tepat. Bijak juga dia buat. Hak tengah ni. Ni. Tengah ni. Dah sebab tepat tu hanya bahagian luar sahaja yang bersentuhan. Jadi air di tengah ni macam tak ada tepat lah. Dia kata, yakunu wasatu al-ma'i fi makanin la yakunu fi makan. Tengah air tu tidak ada pada tempat. Tapi bila jawab pula, tidak ada pada tempat secara langsung, tapi dia secara tabi'. Dia mengikut saja. Sebab bila hujungnya permukaan air tu sentuh, maka dalamnya kira mengikut padanya lah. Tapi yalah, bila kalam falsafah ni ulama kita rock habis lah. Wa ala hadha la yakunu wasatul ma'i fi makanin. Wa idza humila kalamul musannifi ala hadha, kalaulah kita tanggungkan kalam musannif atas pandangan ini, mana pandangan ahli falsafah yang mengatakan makan itu as-sathu al-batin min al-mahawi al-mumasi li sathi al-zahir min al-mahwi la yakunu mustaghnan anhu, maka tidak adalah kalam musannif au mana ni? Betul tak yataqayyada? Au yataqayyada bi makanin tu tak terkaya dengan daripadanya. Maknanya kena sebut jugalah. Sebab hak yataqayyad bi makan ni makna dia lain dengan makna ta'khudhu dhatuhu aliyatu qadran minal faragh. Qadran minal faragh tu cerita lain. Yataqayyad bi makan ni di sisi ta'rif falsafah makna lain. Jadi tak boleh terkayalah, kena juga sebut. Itu selesai bab makan hari ni. Jadi berarti situlah siapa hak tak makan lagi, pergi makanlah. Selepas kita tahu makna makan di sisi ahli sunnah dan di sisi falsafah, moga-moga kita makan dengan kenyang, dengan bismillah dan dengan alhamdulillah. Jadi ada kesempatan esok kita sambung zaman pula. Zaman ni masalah. Zamlakan, zaman wa makan kan, teori time space. Ada orang yang menunjuk pandai, dia cuba nak mengatakan bahawa Tuhan ni ada berkait dengan masa dan tempat. Lepas tu dia sebutlah istilah space time. Ayuh, space time. Zamlakan tak? Zaman makan. Zamlakan gitulah. Istilah bahasa Arab ni adalah iaitu zaman wal makan. Zaman wal makan. Ataupun istilah ilmu sains dia kata space time. Space time. Jadi itu kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.